Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran di mana bersama-sama kita hayati surah Al-Kahfi. InsyaAllah dalam siaran pada kali ini, kita akan meneruskan penghayatan kita pada kisah Ashabul Kahfi, iaitu yang difirmankan Allah, kisah mereka ini antara ayat 9 hingga ayat 26. Dalam siaran yang lalu, alhamdulillah, yang merupakan bahagian yang pertama dari kisah Ashabul Kahfi ini, kita hayati ayat 9 dan ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan tentang sejarah ataupun kisah Ashabul Kahfi ini, yang mereka ini merupakan para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Izinkan saya mengajak para jamaah kita meneruskan penghayatan kita pada ayat 11 dan ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 11 surah Al-Kahfi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Ini ayat yang ke-11. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka. Dalam siaran yang lalu telah pun kita sebutkan, dua golongan dari mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang Arab dengan orang-orang ahli kitab, iaitu daripada sudut perkiraan berapa lama Ashabul Kahfi ini tidur di dalam gua, iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan ayyul hizbaini ahsa. Siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat perkiraannya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Ini ayat yang ke-12. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita hayati dua ayat ini terlebih dahulu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah penghujung nanti akan kita sama-sama hayati kisah Ashabul Kahfi ini. Sebenarnya kisah tentang tidur mereka. So, apa benarkah tentang tidur mereka? Memang, kalau dilihat intipati daripada kisah Ashabul Kahfi ini
Mereka melarikan diri, pemuda-pemuda ni melarikan diri, masuk dalam gua, mereka tidur. Dan tidur mereka ini, tidur yang jangka masa yang cukup panjang. Kemudian mereka bangkit. Mereka bangun. Dan kalau kita perhatikan, daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hayati dulu ayat 11. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Memang terjemahan dikatakan, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Tapi perkataan yang digunakan, firman Allah ini, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. Kalau kita translatekan, kita terjemahkan secara harfiah, word by word, perkataan fadarabna, kami pukul atas telinga mereka. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka ini dengan nyenyaknya, dengan cara mereka tak dengar apa pun. Orang tidur, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang boleh terjaga daripada tidur mereka. Sebab mungkin kerana bising. Ini insya-Allah akan kita hayatinya nanti. Jadi inilah yang Allah katakan. Dan keduanya yang ingin kita lihat, fadarabna, kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Bukan mereka nak tidur sendiri. Kami yang tidurkan. Sebagai menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita selongkar sedikit. Tidur manusia dan tidur makhluk Allah yang lain. Setiap makhluk Allah yang hidup, manusia ke, haiwan ke, ada masa tidur mereka. Kita ni manusia. Bekerja siang, kita tidur sebelah malam. Orang yang bekerja malam, sebelah siangnya tidur. Tidur merupakan proses merehatkan fizikal kita, proses merehatkan minda kita. Ya. Kita kepenatan, mungkin tak banyak kerja pun kita buat, tapi kerana berjaga, tak tidur, maka bila kita tidur, kita akan dapat rehat. Dan bukan setakat rehat tubuh badan fizikal kita saja, malah yang ikut rehat juga adalah minda kita. Tidur ini, kalau kita perkatakan tentang tidurnya manusia, tempoh kita tidur ini mengikut peringkat usia yang berbeza-beza. Bayi tidurnya lama. Tidurnya lama. Orang yang muda tidurnya sekejap aja. Kadang tidur 6 jam dah cukup. Kadang tidur 4 jam dah cukup. Orang tua pun begitu juga. Seakan-akan kembali ke zaman bayi. Duduk lama sikit, terlentuk. Boleh tidur. Boring sikit, tidur. Memanglah ada setengah orang boring sikit dia makan. Tapi kebiasaannya. Jadi tidur tempohnya itu mengikut peringkat usia manusia. Umumnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kajian yang dibuat oleh para cendekiawan dalam bidang, pelbagai bidang lah. Dalam bidang medicine, dalam bidang psikologi, dalam bidang fizikal, manusia dan sebagainya. Akhirnya didapati bahawa antara dapatan-dapatan kajian manusia ini, ada di sana yang dinamakan stages of sleep. Peringkat-peringkat
di mana manusia ini tidur. Itulah yang diistilahkan sebagai NREM, Non-Rapid Eye Movement. Tahap pertama ataupun lebih kurang 5 minit. Manusia ni ngantuk, tidur. Kemudian tahap kedua antara 10 hingga 15 minit. Tahap ketiga 15 hingga setengah jam. Dan tahap keempat yang lebih mendalam lagi. Sehingga peringkat pergi kepada REM, Rapid Eye Movement Sleep. Maknanya ini istilahnya tu terus gone aja. Tak dapat dinafikan. Memang ada manusia pantang, letak kepala saja terus gone, kata orang tu. Memang ada yang walaupun dah berbaring, letak kepala, tutup telinga, mata dipejamkan, golek sana, golek sini, pusing sana, pusing sini, tak tidur-tidur pun ada juga. Tapi secara umumnya ia memerlukan kepada peringkat-peringkat untuk akhirnya manusia ini tidur nyenyak. Tapi ini tidur yang biasa. Kalau kita balik kepada Ashabul Kahfi, tidur mereka ini tidur yang luar biasa. Itu yang Allah katakan, fadarabna ala azanihim, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Dan Allah menggunakan perkataan azanihim, pendengaran mereka, telinga mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bila nak terjaga, kita set alarm clock kan. Sekarang boleh gunakan apa-apa alat lah, handphone ke apa ke dan sebagainya. Gunakan alarm clock. Bila alarm clock itu berdering, berbunyi, kita boleh terjaga. Sebagai menunjukkan telinga kita ini cukup sensitif. Kadang, secara psikologi pun, anak, ni contoh saja, anak, maknya bangunkan si anak, "Mat, bangun Mat, nak pergi sekolah." Dia masih boleh tidur. Tapi kalau dia dengar suara bapa dia, maklum sajalah bapa dia punyalah garang. Bila dengar suara bapa dia saja, "Mat, dah pukul berapa ni?" Umpamanya lah, kelang kabut. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia boleh terjaga dengan terganggunya pendengarannya. Itu lumrah. Ashabul Kahfi tidak begitu. Padahal gua, mereka berada dalam gua. Gua ni satu tempat yang cukup sunyi. Kalaulah ada titisan air yang menitik jatuh di hujung gua, yang di tengah gua boleh mendengarnya dengan kuat. Panggil ataupun lempar sesuatu, akan ada ekonya, kata orang tu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu semua tak didengari oleh Ashabul Kahfi. Itu yang Allah katakan, fadarabna ala azanihim, iaitu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Caranya dengan kami ibarat switch off pendengaran mereka. Kita selongkar sedikit. Tadi disebutkan NREM ataupun REM, Rapid Eye Movement dan sebagainya ini, itu adalah tidur manusia yang biasa. Tapi tidur Ashabul Kahfi ini luar biasa. Mengapa ya? Pertamanya, tempoh yang lama. Tadi kita dah sama-sama sudah maklum. Tidurnya, kalau untuk anak muda lah Ashabul Kahfi ni kan,
tidur mereka masuk ke dalam gua. Macam mana punya penat pun, paling-paling pun kata orang tu setengah hari. Paling-paling pun. Kalau penat betul pun mungkinlah 1 hari. Itu yang kelaknya nanti akan kita lihat. Bila mana mereka terjaga, mereka tertanya-tanya, berapa lama kita tidur kat sini? Ada yang menjawab 1 hari ataupun sebahagian tak sampai 1 hari pun. Sebab anak muda biasalah tidur begitu. Tapi tidur mereka ini tempohnya yang lama, yang panjang. Kan luar biasa. Ini pertama. Kedua, tidak terjaga walau berlaku perkara yang lumrahnya boleh menyebabkan orang yang sedang tidur terjaga. Itulah macam kita berikan contoh tadi. Bunyi apa pun tak dengar. Ini bukan istilah kita ni, tidur mati ke apakah. Dia ini tidur mati. Bom meletup kat sebelah pun dia tak sadar. Bukan jenis macam ni pun. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mahu mereka ini tidur dengan tidur yang luar biasa. Sehingga apa pun mereka tak dengar dan mereka tidak terjaga. Ketiga, tidur mereka ini, Ashabul Kahfi, yang menjadikan tidur mereka ini cukup luar biasa adalah walaupun jangka masanya yang cukup panjang, tempoh tidur mereka ni yang cukup panjang, ia tidak merubah fizikal mereka, bahkan mengekalkannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti akan kita lihat di penghujung kisah di mana Ashabul Kahfi ini mereka terjaga pula serentak. Bukan seorang bangun, dia bangunkan kawannya yang lain. Kawan yang lain ni pula tidurnya nyenyak betul, susah nak bangun. Kemudian dia bangunkan kawan yang satu lagi. Kawan yang satu lagi ni pula tidurnya tidur mati, susah nak bangun. Tak, mereka serentak bangun. Bila mana mereka serentak bangun, mereka kenal antara satu sama lain. Letaklah orang pertama, pemuda pertama, bila bertanya kepada pemuda yang kedua, dia kenal. Kenapa dia kenal? Memang fizikalnya tak berubah. Tapi bayangkan kalau yang pertama ni bangun, yang kedua pun terjaga, lalu yang pertama ni lihat, siapa orang tua depan aku ni? Rambut panjang, rambut beruban putih ni pula. Siapa Dia tak nampak diri dia lah. Bukan dia pegang cermin kan. Tapi dia nampak orang lain. Yang orang lain pun nampak dia dan sebagainya. Tapi langsung tak timbul tentang hal tersebut. Maknanya fizikal mereka tidak berubah. Padahal beratus tahun tu. Subhanallah. Inilah yang Allah nantinya pada ayat 18 akan kita hayati. Allah firmankan, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka sebenarnya tidur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tidur yang menjadikan Ashabul Kahfi ini menetap lama di dalam gua. Itulah puncak keunikan kisah Ashabul Kahfi. Bukan isu tidurnya, tapi tidur dalam tempoh yang lama atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ayat 12 Allah katakan, "Summa ba'asnahum", kemudian kami bangkitkan mereka, "lina'lama", untuk tujuannya kami menguji siapakah daripada dua golongan ini, orang-orang Arab dalam perkiraan mereka, orang-orang ahli kitab dalam perkiraan mereka, yang mana dua hizbai ini, dua golongan ini ahsa lima labisu amada, iaitu yang lebih tepat perkiraannya. Ahli kitab ke ataupun orang-orang Arab.
Yang mengatakan 300 tahun ke ataupun 309 tahun dan sebagainya. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah akan kita selongkar daripada satu ayat ke satu ayat untuk kita hayatinya. Memang seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 9 yang telah pun kita laluinya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi. Apakah kamu menyangka bahawa kisah ashabul kahfi dan batu bersurat itu kanu min ayatina ajaba? Itu sajakah yang menakjubkan daripada tanda-tanda kebesaran kami? So, akhirnya kisah ashabul kahfi ini membuktikan kekuasaan, kehebatan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ayat-ayat yang seterusnya akan kita sama-sama selongkar, kita sama-sama hayati dalam siaran-siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian para jamaah mengikuti dan meneruskan penghayatan. Insya-Allah kita akan bertemu dalam siaran yang seterusnya dengan izin Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.